Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Mesti Melaya dan juga merupakan pengarah di Pusat Pendidikan Halal Mesti Melaya. Beliau berlatar belakangkan sarjana muda undang-undang, sarjana perbandingan undang-undang dan juga doktor falsafah dalam bidang perundangan. Justru saya tertanya-tanya kepada doktor sebenarnya, macam mana doktor boleh terlibat dalam bidang halal? Terima kasih Dr. Hidayah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Islamic Studies at APIUM kerana sudi untuk menjemput kami pada hari ini untuk membedah buku. Berbalik kepada persoalan Dr. Hidayah tadi secara ringkasnya, memanglah saya berkelulusan perundangan semua degree master dan juga PhD saya dalam bidang undang-undang. Jadi tapi saya telah ditempatkan di Jabatan Syariah Undang-Undang di Akademi Pengajian Islam ini. Jadi bila kita dah kena masuk dalam jabatan syariah tu sendiri, of course saya mengajar juga subjek undang-undang. Saya kena ada kemahiran lah, ataupun saya kena mendalami satu benda baru untuk saya bridgekan untuk saya bridgekan antara perundangan dengan syariah. Jadi saya nak macam mana saya nak bridgekan antara keduanya. So saya dapati pada masa tersebut salah seorang profesor dekat situ, dia kata, I was a very young lecturer at that time. So dia kata dengan saya, halal ini dalam 15 tahun, 10 hingga 15 tahun akan datang ini akan menjadi satu orang kata bidang yang sangat-sangat maju dan Malaysia akan jadi terkedepan. Jadi bagus kalau saya venture into persijilan halal dan polisi lah. Jadi mengambil nasihat daripada beliau, saya memulakan penyelidikan, lihat kepada perundangan, lihat kepada polisi, governance halal kat Malaysia, dan saya dapati sebenarnya inilah perkara persijilan halal dan juga polisi berkaitan dengan halal merupakan satu bridge yang saya boleh bawa antara perundangan dan juga syariah. Sebab halal itu sendiri syariah tetapi polisi, persijilan dan juga governance itu adalah sebahagian daripada perundangan. Bagus. Di tangan saya ni, doktor, ada satu tajuk buku yang berkaitan dengan halal, di mana tajuk bukunya adalah Persijilan Halal Malaysia, Pemantauan dan juga Penguatkuasaan Halal. Di sini saya melihat buku ini sedikit fokus kepada pemantauan dan juga penguatkuasaan halal, di mana doktor telah menulis bersama dengan Ustaz Muhammad Amri Abdullah Okey, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit tentang keistimewaan dan juga isi kandungan lah tentang buku ini. Terima kasih. Sebenarnya buku ini adalah dapatan ataupun finding daripada academic exercise lah, research yang dijalankan melalui geran penyelidikan dan juga master thesis lah. Jadi kami telah menambah baik dan telah orang kata amend sedikit sebanyak daripada data penyelidikan, dan memang fokus kepada buku ini adalah tentang pemantauan dan penguatkuasaan. Kami dapati buku-buku tentang persijilan halal ni banyak, dah ada banyak orang tulis, macam-macam lah angle itu. Jadi apa yang kita kurang dapat terutama sekali untuk dijadikan rujukan adalah pemantauan dan penguatkuasaan itu sendiri. Jadi inilah yang menjadi titik tolak kepada kami. Ustaz Muhammad Amri merupakan seorang pegawai di Jabatan Bahagian Hab Halal. Beliau bekas pegawai di Hab Halal, tetapi juga masih merupakan pegawai JAKIM. Jadi daripada bertitik tolak dari sinilah juga sebagai hasil daripada kajian dan juga pengalaman dalam bidang pemantauan dan penguatkuasaan ini, kami jadikan orang kata intipati untuk buku. Apa yang ada dalam buku ini adalah bukan setakat orang kata kalau nak pergi kepada pemantauan dan penguatkuasaan, takkan kita terus kepada penguatkuasaan dan pemantauan. Kami lihat daripada isu, contohnya daripada awal lagi punca kuasa. Okay, of course kita ada tentang sejarah sedikit sebanyak, bagaimanakah halal ini telah bermula
di negara kita. Banyak orang cakap bermula daripada tahun 1974 ya. Kalau tengok dari sudut sejarah di mana-mana, kalau dalam mana-mana buku disebut tahun 1974 daripada surat masa tersebut lah. Itu di bahagian hal ehwal agama Islam. Tetapi sebenarnya dari sudut, kalau kita pergi kepada arkaif, kita pergi kepada sejarah yang sebenarnya bermula sebelum daripada itu. Oh ya. Jadi dalam buku ini kita highlightkan jugalah sebenarnya kalau ikut kat sejarah lah. Okey, kemudian kita pergi juga kepada dari sudut punca kuasa perundangan, sebab apa yang ada dalam buku tentang pemantauan dan penguatkuasaan itu kita tak boleh, ataupun Malaysia tidak dapat menjalankan penguatkuasaan dan pemantauan halal ini tanpa ada punca kuasa perundangan. Dan of course kita ada di Malaysia ini punca kuasa tersendiri. Okay, walaupun sebelum ini orang bincang tentang kita tak ada sebuah akta halal ke, mana punca kuasanya? Kita ada akta perundangan, kita ada perundangan yang kita namakan Akta Perihal Dagangan 2011, dan akta ini tidak dikuatkuasakan oleh JAKIM sebab JAKIM bukan penggubal undang-undang ya. Tetapi telah digubal oleh ataupun dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Sekarang ni KPDN saja. Kalau dulu disebut KPDN HEP, KPDN KK, tapi sekarang ni diringkaskan KPDN saja. In fact, nama sebenar sekarang ni KPDN dan Kos Sara Hidup lah. Kementerian Hal Ehwal Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okay, jadi kementerian inilah yang sebenarnya adalah tuan punya, tuan punya kepada akta yang berkaitan ini, Akta Perihal Dagangan tersebut. Tetapi walau bagaimanapun disebabkan oleh kepakaran, disebabkan oleh pegawai-pegawai berkaitan, dia tidak berada di kementerian ini. Tetapi kita tahu kalau daripada dulu lagi, kalau sebab pasal halal, kita selalu akan associatekan dengan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ya. Betul. Jadi kepakaran berada di situ. Jadi macam manakah cara daripada kementerian ini nak kuasakan undang-undang mereka, sedangkan kepakaran dan juga segala prasarana yang berkaitan dengan halal ini berada di tempat lain. Jadi daripada situlah kita cerita tentang maksudnya peranan, kita cerita tentang peranan JAKIM itu sendiri. Di bawah ada cawangan pemantauan dan penguatkuasaan. JAKIM sendiri ada dua bahagian kan. Jadi di sini dia ada satu bahagian khas dipanggil bahagian pengurusan halal, kemudian ada satu lagi cawangan pemantauan dan penguatkuasaan. Jadi penguatkuasaan dan pemantauan inilah cawangan khas yang sebenarnya peranan dia untuk memastikan pematuhan, di mana pematuhan terhadap prosedur dan apa saja standard halal yang ada di Malaysia, maka mereka pastikan memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi kalau orang kata, kita kata semua halal, tapi selepas dapat sijil halal tu, siapa-siapa pun boleh, sebab bukan setiap hari kita diaudit untuk melihat sejauh mana kita punya kepatuhan. So jadi peranan mereka itulah yang sebenarnya mencetus dari sudut orang kata intipati buku ini, dan juga bagaimanakah pemantauan dan penguasaan itu dijalankan. Boleh tengok kepada buku inilah. Sangat menarik sekali sebab fokusnya kepada pemantauan dan juga penguatkuasaan halal. Justru selain daripada seperti mana yang doktor bagi tahu tadi adalah tentang selain daripada Akta Perihal Dagangan, apakah lagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan halal sebenarnya di Malaysia ini? Di bawah Akta Perihal Dagangan sebenarnya ada beberapa peraturan. Ada beberapa peraturan. Biasalah kalau dalam bahasa perundangan tu kita ada akta utama, tetapi di bawahnya ada akta anak-anak lah ya, kita panggil dalam bahasa mudahnya. Jadi ada perintah sebenarnya, peraturan tapi sebenarnya nama dia perintah perihal dagangan, yang kita namakan definisi halal. Kemudian ada perintah perihal dagangan, penandaan dan perakuan halal. Yang ini yang dua utama. Ada juga yang lain, termasuklah fees, dan juga ada satu lagi yang tidaklah berkaitan sangat, tapi dari sudut macam penggunaan berus ataupun bahan daripada babi. Tapi yang saya cerita kat sini adalah dua tadilah. Yang pertama peraturan perintah definisi halal, dan juga perintah penandaan dan perakuan halal. Jadi sebenarnya perkataan halal tu memang tak ada pun dalam Akta Perihal Dagangan, tak disebut langsung, tetapi dalam perintah ini yang disebut. Jadi selain daripada perintah itu, yang akta perintah itu yang perlu diikuti. Antara intipati perintah tersebut
kita tak boleh nak, ataupun setiap peniaga ataupun pengusaha tidak boleh dipanggil self declare diri dia halal tanpa dia dapat sijil halal. Okey. Maksudnya di situ, katakanlah kita tengok air ataupun kita tengok makanan tu, kalaulah dia tak ada sijil halal yang sah daripada pihak berautoriti ni, maksudnya sekarang ini JAKIM dilantik sebagai pihak yang pihak berkuasa berwibawa, dia letak ini halal ni, saya letaklah perkataan halal ke, saya letaklah perkataan ditanggung halal ke, dijamin halal ke, garanti halal ke, apa saja yang sewaktu dengannya, tanpa ada perakuan halal daripada pihak berkuasa berwibawa tadi, maka saya dikira self declare, dan self declare ini adalah merupakan satu kesalahan. Maksud doktor, sekiranya saya buat satu jenama karipap contohnya, saya self declare bahawa karipap saya ni halal, adakah itu salah? Sebenarnya memanglah kita mestilah akan menyediakan makanan yang halal. Dari sudut kita punya bahasa, kita nak cakap dengan orang supaya beli. Tapi dari sudut perundangan ini, kita tak boleh claim halal selagi kita tak dapat sijil halal daripada pihak berkuasa berwibawa. Jadi ataupun bukan setakat perkataan halal. Apa saja yang memperbahasakan itu seumpama halal. Makanan orang Islam. Contohnya, kita selalu dengar kan, dulu orang sebut tentang buffet Ramadan ke, ataupun khas untuk Islam, khas untuk orang Islam. Kemudian kalau kebelakangan ini disebut juga no pork, no lard. Itu pun juga kita tengok. Jadi sebenarnya dari sudut declare ini, no pork, no lard itu is just mungkin dia nak mengatakan tidaklah kata sijilan halal, tetapi maksudnya kita tak gunakan semua benda-benda yang disebutkan tadi. Tapi kalau kita masukkan itu untuk meyakinkan orang supaya orang beli, supaya orang ingat benda tu kita dapat persijilan halal, itu yang menjadi satu kesalahan. Bukan setakat perkataan tahu doktor, tetapi juga representasi. Representasi ni macam kita letak ayat Quran, kita letak contohnya wallpaper, kemudian ada kita kata frame ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi ke macam itulah. Jadi sebenarnya untuk representasi ni, kalau orang itu adalah orang Islam, peniaga tersebut ataupun pengusaha tersebut merupakan orang Islam, tak apalah, sebab memang kita faham orang Islam tu dia akan letaklah ayat Quran ataupun apa saja yang menjadi simbol keagamaan. Tetapi kalau mereka bukan orang Islam, pengusaha makanan ataupun pengusaha perusahaan tersebut bukan orang Islam, dia tak boleh guna. Sebab dia akan menjadi satu representasi bagi orang lain melihat, oh ini macam nak menunjukkan satu representasi yang halal ataupun boleh dimakan oleh orang Islam. Jadi peraturan ini ataupun panduan ini sebenarnya dululah banyaklah isu-isu yang berkaitan lah, tapi sekarang ini telah menunjukkan satu surat kalau tak silap saya daripada KPDN HEP sendiri, KPDN lah sendiri pada masa tersebut membuat satu garis panduan lah, seolah macam satu garis panduan atau bersurat kepada penguatkuasa supaya memberikan sekiranya melihat kepada perkara ini, sekiranya kedai ataupun peniaga bukan orang Islam tapi dia letak ayat Quran, itu boleh didakwa mengikut satu kesalahan lah. Jadi selain daripada ialah kita kata peraturan, perintah tadi, akta tu tadi tersebut juga, sebenarnya kita ada juga di Malaysia ini beberapa orang kata garis-garis panduan ataupun manual lah. Contohnya macam manual persijilan halal. Dah berapa kali revise. Manual persijilan halal ini dikeluarkan oleh pihak JAKIM sendiri. Kemudian ada juga dikeluarkan, dipanggil MHMS ataupun Malaysia Halal Malaysia Halal Management System. Kemudian selain daripada itu juga terdapat halal standard halal, tapi bukan dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam, dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia, Jabatan Standard Malaysia ataupun Department of Standard Malaysia. Jadi semua ni sebenarnya ia melengkapkan satu piawaian kepada compliant halal. Jadi selain pada itu banyak lagi sebenarnya benda-benda lain. Sebenarnya akta-akta kita dekat negara kita ni, kalau kita nak berniaga, kita bukan hanya melihat kepada satu, kita kena melihat kepada pelbagai orang kata dokumen rujukan, dan kalau benda tu legal dan benda tu compliant, maka kalau kita hendak mendapatkan sijil halal, maka sudah pastilah kita kena mematuhi. Jadi dapat kepatuhan tersebut
audit datang dan kemudian penguatkuasa akan datang mengesahkan sejauh mana kepatuhan kita tadi. Jadi dia adalah satu pelengkap ekosistem dalam negara kita, di mana of course industri akan cuba untuk ikuti, tetapi sebagai regulator ataupun sebagai orang kata penguatkuasa dan pemantau, maka mereka akan ataupun JAKIM sebagai pihak berkuasa berwibawa bersama dengan Majlis Agama Islam di negeri lah kan. Mereka bersama-sama mempunyai kuasa dalam hal pemantauan dan penguatkuasaan. Ini bermaksud halal itu bukan sahaja terletak di bawah bidang kuasa JAKIM, tetapi meliputi secara keseluruhannya Jabatan Agama, Jabatan Standard Negara dan juga betul begitulah ya. Betul. Sebab dia memerlukan kerjasama daripada setiap agensi dan koordinasi sebenarnya dalam negara kita yang menjadikan halal ini sebagai salah satu contoh ataupun kita kata case study, keberjayaan case study macam mana sebuah negara sekecil Malaysia ini berjaya menunjukkan satu governance halal yang baik adalah kerana koordinasi kerjasama antara pihak berkuasa berwibawa, agensi, industri, kesedaran pengguna. Semua itu merupakan satu keunikan kita di Malaysia. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa persijilan halal ini bermula dengan permohonan persijilan halal, bermula dengan permohonan, kemudian bayaran fee persijilan, kemudian pengauditan. Kan, selepas pengauditan itu barulah sijil halal akan dikeluarkan selepas mesyuarat. Jadi selepas sebenarnya di mana dalam peringkat permohonan persijilan halal ni, di manakah bermulanya ataupun prosedur pemantauan dan juga penguatkuasaan halal ini, doktor? Okey, selepas dapat sijil halal. Selepas sijil halal dikeluarkan, bermaksud mereka telah memenuhi semua garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi, kalau dalam bahasa perundangan lah, disebut post marketing control, post control ataupun salah satu daripada istilah, maksudnya kan kita ada pre dan post kan. Betul. Jadi mana-mana perundangan pun dia akan ada pemantauan lah. Pemantauan hanya akan datang ataupun akan dijalankan selesai persijilan halal itu telah pun mendapat keputusan dan telah dikeluarkan kepada industri. Maksudnya komiti telah meluluskan. Jadi pemantauan akan terus berjalan lah. Jadi pemantauan ni ada pelbagai cara lah pemantauan yang dibuat oleh unit ataupun cawangan pemantauan ini kan. Contohnya macam berkala, tidak berkala ataupun melalui aduan. Kita pun sebagai pengguna, kalau kita merasakan sesuatu kecurigaan ada pada mana-mana industri, kita rasa macam kan sekarang ni banyak juga orang tak tahu kan. Dia letak aja logo halal dekat mana-mana lah, sedangkan makanan tersebut adalah tidak mendapat persijilan halal. Yang lagi parah kalau makanan tersebut telah menggunakan bahan yang tidak halal. Itu lagi bahaya. Dia pergi letak aja. Jadi kita sebagai pengguna kita securiga. So kita boleh untuk menghubungi pihak berkuasa berbawa, kalau memberikan detail-detail, ini aduan kita lah, kecurigaan kita bersama dengan bukti lah. Jadi sekiranya ada semua tu, maka pihak cawangan ini akan terus pergi membuat pemantauan dan penguatkuasaan lah. Siapa yang terlibat dalam penguatkuasaan dan juga pemantauan halal? Jadi pegawai penguatkuasa. Kalau dulu sebenarnya sebelum 2010 kita ada akta kita 2011, tapi tahun 2010 ni sebenarnya telah berlaku satu orang kata significant sort of macam progress di mana dulu pegawai penguatkuasa semua adalah di bawah penguatkuasa kementerian KPDN lah, KPDNHP tadilah yang saya sebut. Jadi pegawai di cawangan pemantauan dan penguatkuasaan di bawah JAKIM, diorang tak ada kad kuasa sebab akta itu kan dimiliki oleh kementerian. Jadi pada 2010 tadi KPDNHP telah menurunkan kuasa. Kita sebut perkataan menurunkan kuasa tu adalah extendkan kuasa daripada kementerian itu juga kepada pegawai-pegawai hal ehwal agama Islam yang duduk di bawah cawangan pemantauan dan penguatkuasaan ini untuk menjadi penguatkuasa bagi halal ini. Untuk menjadi pegawai penguatkuasa dan pemantau halal ini, macam saya kata tadilah, memang owner atau toke dia adalah kementerian, akta itu sendiri, tetapi kepakaran dan segala prasarana berkaitan adalah di bawah
pihak JAKIM. Okey. Dan juga kalau di pihak negeri, kita kebanyakannya di bawah JAIN lah. Mm-mm. Jadi mereka bekerjasama dalam hal ini dengan penurunan kuasa ini membolehkan pegawai-pegawai JAKIM dan juga JAIN ini turun padang membuat penguatkuasaan dan pemantauan halal. Tapi dalam halal sahajalah. Dalam bidang halal sajalah. Dalam halal saja. Jadi diberikan kad kuasa itu yang dipanggil penolong perihal dagangan kalau tak silap saya. Jadi mereka adalah penguatkuasa yang sah. Jadi di bawah kementerian lah disebabkan oleh penurunan kuasa. Terima kasih doktor atas penjelasan yang baik tentang prosedur pemantauan dan juga penguasaan halal. Boleh baca buku ni juga sebab antara keistimewaan buku ini adalah sebenarnya doktor, saya dengan Muhammad Amri ni kami telah turun padang untuk buat satu kajian lapangan. Kita sendiri pergi dengan pegawai dengan untuk interview dan juga mendapatkan detail daripada pegawai-pegawai penguatkuasa lah. Menarik sungguh. Dan juga dengan KPDN, pegawai KPDN bersama dengan ketua cawangan penguatkuasa pada masa tersebut lah. Jadi dicerita macam mana keadaan dan juga data-data statistik cabaran-cabaran mereka sendiri sebab ada cabaran perundangan, ada cabaran dari sudut kekangan, dari sudut pegawai dan sebagainya kan. Dari sudut perkataan perundangan pun ada juga, dari sudut orang kata kekhilafan dan sebagainya, itu biasalah kan. Jadi di sini data-data kita ada direct daripada pihak kementerian sendiri yang first katanya dia share bersama dengan kami untuk dalam buku untuk dipaparkan dalam buku ini. Sangat menarik lah untuk didapati ataupun sangat menarik kepada semua masyarakat. Semua sebenarnya buku ni amat sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tak kira dalam bidang akademik, pelajar dan juga masyarakat secara umumnya. Mungkin ini soalan terakhir daripada saya, doktor, di mana macam kita tahu sebenarnya akta halal ni kenapa orang selalu bertanya tentang bila Malaysia ni akan wujudkan akta halal. Jadi berdasarkan kepada pengalaman dan juga pengetahuan doktor sehingga hari ini, adakah akta halal ini boleh diwujudkan atau macam mana? Apa pandangan doktor? Pendapat saya lah kan, sebenarnya cerita pasal akta halal ni 10 tahun lepas orang dah bercakap, 15 tahun lepas orang dah bercakap. Okey, sampai ada yang cakap dah bawa ke parlimen, dah ada orang undang-undang halal tu. Almost dah dibawa ke parlimen pun dah dibincangkan ke macam mana saya pun tak ingat, tapi banyak orang dah bercakap lah. Sebenarnya tak ada. Sebelum ini tidak pernah dibawa ke parlimen. Tidak ada. Okey, kita ada beberapa halangan. Okey, pertama bidang kuasa negeri. Perkataan halal itu adalah Islamic Matters kan. Dan kita tahu bila menurut perundangan apa saja yang berkaitan dengan Islamic Matters itu pasti bidang kuasanya adalah di bawah bidang kuasa negeri. Okay, dalam perlembagaan persekutuan kita ada sebutnya bidang kuasa pihak persekutuan, bidang kuasa pihak negeri. Jadi Islamic Matters duduk di bawah bidang kuasa negeri. Halal adalah Islamic Matters, is part of Islamic Matters. Jadi macam mana nak buat akta yang besar macam itu? Dan ia adalah di bawah bidang kuasa negeri, nak dikuatkuasakan di seluruh Malaysia, tapi bidang kuasa tu adalah di bawah negeri. Kena orang kata macam kena dapat seolah-olah macam persetujuan negeri ataupun kena buat dalam bentuk yang berbeza lah. Kita tengok contoh Islamic banking kan. Kalau Islamic banking kenapa boleh ada satu akta khusus Islamic banking? Boleh kita tiru macam tu lah halal. Panjang cerita. Ada beberapa cara. Tetapi yang penting antara sekarang ini, adakah kita memerlukan akta halal? Kalau disebutkan tadi. Setakat ini saya menurut kajian yang saya buat lah kan, kita ada juga pergi interview dengan pihak peguam negara dan sebagainya. Halal ni kat Malaysia dengan keadaan kita sekarang ini pun kita dah dapat ke depan pun. Tanpa sebarang akta halal yang disebut akta halal, kita dah memang terkedepan berbanding dengan negara lain dalam dunia ini. Dikatakan polisi dan juga governance yang halal ini tanpa mewajibkan. Ni kita tak ada kewajipan halal, kita voluntary saja halal pun. Kita dah jadikan Malaysia antara yang terkedepan. So kenapa kita nak tukar benda itu? Biar je, tapi kita perkemaskan undang-undang yang ada. Okey, jadi sebab isu bidang kuasa tadilah, jadi panjang sikitlah, panjang cerita. Bukan tak boleh langsung, tetapi memerlukan penelitian yang lebih. Kita pun dasar halal negara kita belum ada juga. Kita tak ada lagi dasar halal negara yang katalah kita nak tukar. Kalau kita tengok negara jiran kita macam Indonesia, dia ada kewajipan. Halal ini wajib.
Di Indonesia semua pengusaha mesti mohon sijil halal. Mesti ada sijil halal ini start daripada yang syarikat besar sehingga ke syarikat kecil. Macam IKS tu kan semua tu. Seperti mana di negara Brunei. Jadi maksudnya dia kalau diwajibkan macam di Brunei juga premis makanan semua diwajibkan. Diwajibkan. Jadi kalau negara kita tu tidak, sebab kita tak ada undang-undang dan peraturan yang mewajibkannya. Jadi kalau nak buat mesti kita kena ada satu dasar khas dulu. Dasar khas negara kita dulu, kemudian mungkin daripada situ kita akan melihat adakah Malaysia akan pergi ke arah itu atau tidak. So apa pun dia bermula mesti ada dokongan yang padu dan dia mesti ada prasarana yang cukup, dan dia mesti kesediaan pihak industri. Sebab halal ni industri yang kena mohon. Kalau industri tak sedia dan juga melihat kepada SME kita yang pengusaha kecil, ready ke mereka. Jadi semua tu perlu diambil dan diperhalusi. Setakat ini bagi saya dengan ada yang ada sekarang ini sudah cukup bagus. Tapi kita kena tambah baik. Kita jangan berpuas hati. Kita kena tambah baik dan yang paling penting sekali perkemaskan pemantauan dan penguasaan ini supaya pematuhan kepada halal ini tak adalah dengar cerita-cerita yang viral dan kemudian dia akan menyedarkan kepada masyarakat tentang kepentingan perjalanan halal ini sebenarnya orang kata memberikan faedah kepada semua ekosistem di dalam negara kita. Maksudnya tidak mustahil bahawa satu hari nanti akta halal itu boleh diwujudkan di Malaysia juga seperti mana negara-negara lain. Dia tidak menjadi dalam jangka masa yang pendek lah. Kalau nak buat boleh, orang kata nak asli budaya kan. Tetapi orang kata panjang lagi lah perjalanan itu. Tetapi tanpa akta halal pun saya rasa tidak mendidakkan Malaysia sebagai pelopor halal utama di dunia. Okey Prof, terima kasih di atas perkongsian yang menarik yang diberikan pada hari ini. Banyak penjelasan-penjelasan yang sangat baik dan juga sangat menginspirasikan saya dalam bidang halal sebenarnya. Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan dan juga masa dan ruang yang diberikan pada hari inilah. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hidayah dan juga pihak Islamic Studies APIUM dan semoga buku ini dapat menjadi bermanfaatlah kepada pelajar-pelajar kita dan juga kepada masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.